Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada viewers yang hadir dalam virtual launch event kita untuk CG Professional Program. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Taufik selaku host kita pada hari ini. Saya harap anda semua sihat, sejahtera dan kekal semangat dalam pandemik yang dihadapi sekarang. Okey, dan tak lupa juga media reporter yang hadir pada hari ini untuk memeriahkan lagi pelancaran rasmi untuk CJ Professional dalam bidang online yang bakal dilancarkan oleh founder Todak sendiri dan ditemani oleh CEO Todak Academy. Untuk pengetahuan semua, kita ini boleh dilayari di FB Todak Academy dan juga Zoom webinar. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tetamu jemputan kita hari ini. Yang pertama kita ada Encik Khairul Azlan selaku founder Todak. Yang kedua kita ada Cik Jues selaku CEO Todak Academy. Dan yang ketiga kita ada Encik Nabil selaku ambassador kepada NGO Group Youth Care Malaysia dan Hunger Hearts. Terima kasih kerana menghadiri program launching kita pada hari ini. Ramai sudah tahu bahawa jenama Todak menaungi beberapa anak syarikat yang memberi fokus yang berlainan, iaitu Todak Culture yang memfokus kepada produk, Todak Studio yang membuat pembangunan permainan, game development. Todak Fusion pula memfokuskan hiburan dan pengurusan acara. Todak Pay adalah platform yang menyediakan pertukaran wang digital. Manakala pada hari ini kita berkumpul secara virtual adalah untuk melancarkan pengajian baru dari Todak Academy. Todak Academy merupakan institusi yang memfokuskan pembelajaran kontemporari. Untuk pengetahuan semua, Todak Academy adalah learning center yang diiktiraf oleh Human Resource Development Corporation (HRD Corp). Dan CJ pengajian Todak Academy adalah dianugerahkan oleh Universiti Teknologi Malaysia UTM Space. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput CEO Todak Academy, Cik Jues, untuk memberi sepatah dua kata sempena program virtual launching pada hari ini. Silakan Cik Jues. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Jues selaku CEO daripada Todak Academy. Mesti ramai yang nak tahu kan pasal Todak Academy. Okey, saya share sikit. Todak Academy merupakan satu institut pembelajaran yang telah ditubuhkan pada tahun 2020 Mac bulan dan akhir tahun lepas juga pada pada tahun 2020 kami telah melancarkan program pertama dan telah mendapatkan sambutan dari peserta seramai 7,000 lebih. Alhamdulillah. Todak Academy juga baru saja beroperasi sejak bulan April tahun ini. Pada hari ini saya sangat berbangga terhadap pelancaran Professional Certificate Program, iaitu program pengajian baru dalam bisnes online. Seperti yang disedia maklum, Professional Talent and Skill ini kini sedang mengalami fasa perkembangan baru dan baru membangun lebih maju lagi di dalam seluruh negara. So, Todak Academy mengambil peluang tersebut sebagai elemen penting yang sewajarnya diberi pengecualian pembelajaran yang progresif untuk belia. Since negara kita terjejas dengan wabak COVID-19, kami mengambil inisiatif menjalankan pembelajaran teori dan praktikal untuk program baru ini secara virtual. So, pembelajaran secara virtual ini adalah daya usaha Todak Academy sendiri bagi memastikan untuk menyediakan keperluan pengajian belia dalam membina profesion mereka pada masa hadapan. Dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), kami yakin program ini merupakan satu langkah yang dapat melahirkan belia yang berilmu dan berbakat dalam industri multimedia. Dengan ini saya serahkan semula kepada moderator Encik Taufik meneruskan. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Cik Jues atas kata-kata yang merupakan kebanggaan terhadap program pengajian CJ Professional dalam bidang bisnes online ini. Jadi, saya ingin menjemput founder kepada Todak Academy, Encik Khairul Azlan,
yang dikenali sebagai Encik Lan Todak di kalangan Todak Community. Silakan Encik Lan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, saya juga ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana menonton pelancaran ni di Zoom dan juga di Facebook. Saya sangat berbesar hatilah pada hari ini untuk join virtual talk ni untuk pelancaran professional certificate program secara virtual hari ini. Okay. Nama saya Khairul Azlan atau saya lebih dikenali sebagai Lan Todak, dan saya merupakan founder untuk Todak Group. Todak Group ni bagi yang tak tahu, sebenarnya kami menaungi beberapa anak syarikat yang memberi fokus berlainan seperti Todak Culture. Todak Culture ni dia berfokuskan kepada produk. Okay. Kita juga ada Todak Studios yang membuat bangunan permainan untuk gaming. Kita juga ada Todak Fusion yang fokus untuk hiburan dan pengurusan acara. Kita juga baru melancarkan Todak Pay, iaitu one stop center yang menyediakan mata wang digital popular untuk pengguna. Seperti UC untuk permainan game mobile dan sebagainya, memang kita disediakan semuanya di Todak Pay. Dan yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah Todak Academy yang berfokuskan kepada pembelajaran kontemporari. Jadi pada hari ini saya bangga untuk melancarkan program terbaru Todak Academy, iaitu Professional Certificate Program yang sudah mula menerima pelajar-pelajar kemasukan semester bulan Oktober tahun ini. Saya juga difahamkan program pengajian ini mempunyai 6 jenis kursus yang merupakan inisiatif bagi memenuhi pasaran pekerjaan pada masa hadapan. Jadi keunikan program pengajian profesional ini adalah pelajar akan dapat mempelajari teori dan praktikal secara terus dari syarikat Todak Academy. Pengajian praktikal yang dijalankan juga akan disokong dan dibantu oleh Todak Studios, Todak Culture dan juga Todak Fusion sendiri. Jadi merujuk kepada slogan rasmi Todak, iaitu langgar. Biasa kita memang sinonim dengan langgar sebab kita Todak. Jadi saya mempunyai harapan tinggi agar professional certificate program yang disediakan oleh Todak Academy ini dapat melahirkan belia-belia yang berkebolehan untuk melanggar segala rintangan pada masa hadapan. Saya juga berharap agar pelajar-pelajar kelahiran Todak Academy dapat mencapai kejayaan yang gemilang dan terbilang melalui program-program mereka yang sertai. Saya percaya Todak Academy bakal menjadi sebuah institusi pengajian yang unggul dan berupaya untuk menyediakan program-program berkualiti bagi golongan belia di Malaysia. Jadi akhir kata, saya secara rasminya melancarkan Professional Certificate Program anjuran Todak Academy. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur dengan pelancaran kita sebentar tadi. Terima kasih Encik Lan untuk kata-kata yang memberi sokongan dan kebanggaan terhadap Todak Academy.
saya sebagai host pada hari ini berharap dan percaya program baru Todak Academy ini dapat memberi impak dalam pengajian bidang bisnes online. Okey, korang jangan ke mana-mana sebab kita ada gift voucher dan lucky draw untuk diberikan kepada viewers sempena program virtual launching hari ini. Stay tune sampai habis. Okey? Okey, baiklah. Sekarang kita jemput tetamu pada hari ini, Encik Nabil. Beliau merupakan ambassador kepada dua NGO group iaitu Youth Care Malaysia dan Hunger Hearts. Encik Nabil, sila memperkenalkan diri dan boleh ceritakan sedikit mengenai Youth Care Malaysia dan Hunger Hearts kepada viewer yang menonton kita sekarang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyaklah first of all kepada Todak Academy, kepada founder Berolan Todak dan juga CEO US untuk atas invitation ni. So first of all saya nak perkenalkan diri saya lah. Saya ni seorang asalnya saya ni seorang guru, seorang pendidik yang bekerja di sekolah menengah kerajaan, dan pada masa yang sama saya juga terlibat dalam NGO, dalam dunia organisasi NGO. So sekarang ni saya terlibat dalam dua NGO iaitu Hunger Hearts Malaysia dan juga Youth Care Malaysia. So untuk Hunger Hearts ni kami fokus more untuk combat urban poverty. Kita nak tackle problem nak membasmi kemiskinan, kadar kemiskinan dekat Malaysia, dan juga untuk Youth Care Malaysia kami punya misi dan kami punya objektif ialah untuk promote youth empowerment dan juga youth volunteerism. So saya harap sesi kita hari ini saya boleh share lah sedikit sebanyak info-info dan juga daripada pengalaman saya melibatkan diri dalam NGO, dan juga saya juga dulu adalah seorang gitaris dan juga talent yang involved dalam dunia seni mainstream lah. Saya pernah involved dengan Akademi Fantasia dan juga saya pernah melibatkan diri dalam program-program Kaca TV Astro. So saya punya niat dan objektif hari ini adalah untuk share dengan semua viewers kita hari ini tentang kepentingan program-program dan juga kepentingan melibatkan diri dalam organisasi yang dapat involve dan juga dapat promote skill mereka, promote skill anak-anak belia ini. So I'm looking forward to share my insights for this session. Thank you so much for having me in this session today. Melangkahkannya bersemangat ke arah matlamat tegak yang upaya engkau perlu wajah standing in the eyes of the world. Lag teruk kan dia punya video. Nabil dia video lag. Okey, baiklah. Saya akan terang sedikit mengenai program baru yang dilancarkan oleh Todak Academy. Mesti viewers tertanya-tanya mengenai details program ini, kan? Okey, Professional Certificate yang baru dilancarkan sebentar tadi mempunyai 6 program. Okey, iaitu pertama kita ada Hosting Management, yang kedua kita ada Digital Business Marketing, yang ketiga kita ada Event and Production Management, yang keempat kita ada Game Development, yang kelima kita ada E-Sport Management, dan yang keenam kita ada Intelligent Beautician Management. Alright, setiap kursus mempunyai 2 modul yang wajib diambil oleh setiap pelajar, iaitu Business Communication dan juga Entrepreneurship Management. Dan 3 modul yang lain adalah modul Trust yang dipersiapkan khas untuk setiap program. Selain itu, Todak Academy adalah learning center yang diiktiraf oleh Human Resource Development Corporation HRD Corp, manakala CJ Professional dianugerahkan oleh
University Teknologi Malaysia UTM Space. Program ini dijalankan secara virtual, tak kira anda berada di mana sahaja berlainan kawasan dan negeri juga dapat sertai program ini. Bagi saya, program ini adalah inisiatif yang amat berkesan untuk belia-belia di negara ini. Okey, untuk jangka masa program pula, setiap modul akan mengambil masa 3 jam seminggu. Satu modul akan dijalankan selama 1 bulan. Konklusinya, satu program akan dijalankan selama 6 bulan secara dan teori praktikal. Baiklah, siapa yang perlu menyertai program ini? Belia yang berumur 18 tahun dan ke atas adalah amat digalakkan untuk sertai program ini. Yang kedua, kepada yang mempunyai pencapaian kelulusan SPM atau CG yang diiktiraf juga boleh menyertai program-program ini. Dan kepada yang ingin meningkatkan karier profesionsi, anda juga amat digalakkan sertai program ini. Okey, saya bagi sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Makeup artist, dia hanya create portfolio berdasarkan pengalaman kerja dan melakukan perkhidmatan makeup kepada klien. Dengan program ini, makeup artist boleh mendapatkan kelayakan yang lebih meyakinkan klien dengan pencapaian CJ profesional dari Todak Academy yang diiktiraf oleh UTM Space. Okey, kepada yang berminat, boleh terus mendaftar di website kami di learn.todakacademy.com. Ada tertera di ruangan chat sebelah, atau jika ingin tahu lebih lanjut, boleh menghubungi admin kami di WhatsApp. Link tersedia di ruangan sebelah juga. Okey, hampir saya terlupa. Saya juga difahamkan bahawa setiap pendaftaran bagi CJ profesional ini, RM10 akan didermakan kepada tabung harga Hertz. Okey. Ada tak soalan daripada viewers? Kalau ada, saya boleh beri penerangan yang lebih lanjut. Jika tiada, saya ingin teruskan sesi ini bersama tetamu jemputan khas kita tadi, Encik Nabil. Ada soalan tak daripada viewers? Okey, saya dapat capture satu soalan. Okey, had umur tiada. As long that belia berumur 18 tahun dan ke atas yang boleh belajar dan boleh membaca, boleh menulis, boleh mengikuti program kita ini. Tiada masalah. Soalan lagi? Yuran macam mana? Okey, yuran boleh direct kepada admin kita di WhatsApp tadi ataupun boleh layari kita punya website learn.todakacademy.com. Kat sana akan ada all information berkenaan dengan yuran pendaftaran dan juga yuran pengajian. Ada soalan-soalan lain? Asalkan 18 tahun. Yes, betul. Okey, seperti yang saya cakap tadi, program kita berlangsung, kita punya program adalah secara virtual. Bermaksud anda berada di mana saja boleh mengikuti program kita. Tiada masalah. Hanya sediakan PC ataupun handphone saja. Kita boleh belajar secara virtual. Iaitu yang saya cakap sebelum ni, 1 minggu 3 jam je saja, 3 jam sahaja kelas. Okey, Hazirah tadi. Okey, betul. Yang bekerja boleh, tak ada masalah. Boleh join juga program kita. Tak ada masalah. Boleh join. Okey. CJ diiktiraf oleh Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Okey, pembayaran kita melalui online saja. So, tiada masalah untuk pembayaran. Okey. Boleh bayar melalui online saja. Kita menggunakan online saja. Should be okay. Alright, okay lah. So, saya dah menjawab a few question dekat sini. Boleh saya teruskan untuk seterusnya? Boleh saya teruskan tak? Yes, betul. Two-way communication.
two way, kita belajar virtual dalam kelas dan juga kita boleh subscribe ke program. So ia amat mudah dan amat pantas sekali. Senang, anda senang je untuk mengikuti program ni. Sepantas kilat. Okey. Okey, baiklah. Okey, saya nak tanya Encik Nabil, apakah pandangan Encik Nabil terhadap program yang dilancarkan oleh Todak Academy ini, Encik Nabil? Boleh tak Encik Nabil bagi sedikit pandangan tentang program itu, Encik Nabil? Okey, saya boleh, ada apa-apa pertanyaan, saya boleh, ada apa pertanyaan lain, boleh saya jawab? Maybe kita CJ. Okey, CJ Professional ini adalah CJ dikeluarkan oleh UTM. Okey, CJ yang dikeluarkan oleh UTM. 100% oleh UTM. Tiada masalah. Okey. Ada soalan-soalan daripada peserta kita ataupun kita punya viewers hari ini? Korang jangan ke mana-mana, tunggu sampai habis tahu. Sebab selepas tamat ni kita akan bagi voucher RM50. Okey, kita akan bagi voucher RM50. Okey, nama WhatsApp akan tertera di bahagian chat sebelah. Okey. Internship kat Todak ada tak? Internship kat Todak ada tak? Okey. Okey, ini soalan sangat bagus. CJ ini, okey, contoh kamu mengikuti program dengan Todak Academy. Okey, kalau kamu punya potensi yang sangat bagus, kamu boleh ikut apa yang Todak Academy ajar, rules dan regulations, kamu adapt ataupun kamu capture cepat, kamu ada idea-idea yang bagus, idea-idea yang bernas, nescaya kamu ada peluang bekerja dengan syarikat Todak. Okey, nescaya kamu ada peluang bekerja dengan syarikat Todak. Itu yang saya jaminkan. Tapi kamu kena betul-betul ada idea bernas, ada kreativiti yang tinggi. 100%. Kita akan utamakan pelajar-pelajar daripada Todak Academy dahululah. Alright? Okay, ada soalan-soalan lain daripada peserta kita sebelum kita teruskan? Okey. Class size. Okey. Semasa pandemik ataupun pandemik COVID-19 ni, kita melakukan kelas virtual. Kita buat kelas secara virtual. So kelas secara virtual ni kita boleh conduct seberapa ramai yang boleh untuk satu kelas. Should be okay. Okay? Sebab kita nak fokus untuk satu Malaysia boleh join program kita ini. Okay? Dan yang mana peserta, okey, contoh selepas habis kita punya contohlah nanti selepas ni pandemik dah tamat ataupun dah habis, kita akan buat hybrid. Hybrid kelas ni bermaksud jikalau yang mana yang dekat-dekat sekitar Todak Academy ataupun dekat KL Selangor boleh datang ke kelas face to face, tetapi yang mana yang di luar kawasan KL Selangor boleh mengikuti secara virtual. Kita buat serentak kelas face to face dan virtual di rumah. So kita akan buat serentak. So ia amat memudahkan kepada pelajar-pelajar. Kan? Itu amat bagus. Okey, bahan kuliah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Bahan kuliah kita akan ada bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Tidak ada masalah. Dan kita sediakan video kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar perlu subscribe saja video tu dan boleh belajar sendiri sebelum kelas kita. Sebelum kelas kita, pelajar-pelajar boleh belajar sendiri kita punya kursus tu. Alright. Okey, baiklah. Apakah Cik Nabil dah boleh masuk ke? Saya ada kat sini. Dengar tak? Okey, Cik Nabil. Okey, Cik Nabil, boleh saya minta pandangan Cik Nabil terhadap program yang kita lancarkan sebentar tadi? Apa pandangan Cik Nabil?
Bagi saya program yang dilancarkan oleh Todak Academy ni banyaklah advantage dia. Banyak advantage dan juga benefitsnya. One of them kita pun tahu apa program yang Todak lancarkan ni adalah ilmu pengetahuan yang kita berlandaskan realiti. Dia semuanya reality based learning. So bukan dari segi theoretical sahaja, kita juga implement dari segi praktikal. So kita dapat dengan adanya program-program ni dihadiri oleh pelajar-pelajar kita, belia-belia kita, harapan kita ialah mereka dapat utilizekan apa yang diorang belajar ni dalam future market, dalam future job industry. So kita pun daripada program-program yang disediakan oleh Todak pun akan diajar oleh tenaga pengajar Todak sendiri. So seperti contoh kalau kita cakap tentang game development, kita cakap tentang e-sport, ini semua khusus-khusus ataupun program-program yang akan jadi satu demand pada masa hadapan. So bagi saya adalah bagus program-program yang dilancarkan ni sebab kita train anak-anak muda kita ataupun belia kita untuk jadi producer instead of consumer in the future. Sebab kalau kita jadi consumer all the time, it's hard for us to generate income from the activity lah. Kalau kita producer, ada people yang tengok kita punya content, contohnya kalau e-sport, kita practice, contohnya kita main game seperti FIFA, seperti game-game online. Sekarang ni dunia akan bergerak dengan lebih canggih dan pantas terhadap dunia e-sport ni. Kita tak patut menidakkan e-sports ni sebab e-sport ni juga adalah salah satu sukan yang akan jadi demand yang besar pada waktu depan. Sama juga dengan game development. Ini pun satu konten di mana anak belia kita, anak-anak muda kita boleh supply konten game development, main game, gaming, supplykan konten supaya mereka akan jadi producer instead of consumer. So bila mereka menjadi seorang producer, consumer kita yang akan generate income lah untuk orang. Kita dapat tengok ramai gamers sekarang, contoh macam Solos. Ini semua figura-figura yang memang bagi impact yang besar terhadap anak muda dan juga mereka ni dikenali sebagai figura yang memang boleh dikatakan berpendapatan lumayan lah. So jadi kita kena break the stigma, kita kena ubah mindset, especially towards golongan yang lebih dewasa. Kita patut menggalakkan dan juga encourage anak muda kita untuk explore mereka punya kreativiti dalam program-program yang disediakan oleh Todak Academy. Baik, terima kasih Cik Nabil. Cik Nabil masih di sana ke Cik Nabil? Ya, saya masih di sini. Ya. Okey Cik Nabil. Jadi antara program yang disediakan oleh Todak Academy, yang mana satukah Cik Nabil paling berminat untuk study? Bagi saya, game development adalah satu program yang menarik yang disediakan oleh Todak Academy. Sebab kita tahu game ni sudah jadi satu phenomenon dalam kalangan anak muda. Dan kita, anak muda sekarang ni, diorang menganggap game ni sebagai satu hobi yang sangat serius. So especially kita tengok sekarang dalam zaman dunia PKP ni kan, dalam pandemik COVID-19 ni, kebanyakan anak muda mereka banyak meluangkan masa untuk bermain game. Untuk mereka banyak masa yang terluang, so diorang nak kill the time dengan main game. So bagi saya game development ni adalah salah satu program yang kita bukan saja promote something yang bagus, tapi kita promote satu program yang berdasarkan passion anak-anak muda kita sekarang. So kita boleh kategorikan program kita ni sebagai satu passion based education di mana mereka belajar modul-modul yang disediakan, tapi mereka juga belajar berlandaskan passion mereka, minat mereka. So bagi saya passion based education ni membolehkan anak-anak muda kita menyalurkan minat mereka terhadap satu yang akan menjadi satu bidang yang akan diperlukan dalam future market dan juga future demand. So for example lah game development ni kita tahu dia menggalakkan anak muda untuk menjadi producer bukan consumer macam saya cakap tadi. Okay, so mereka dapat menyalurkan konten. Contoh sekarang kalau kita tengok dekat Facebook orang main game, ramai yang view, yang tengok. Okay, amount yang diperlihatkan konten tu bukannya sikit, beratus-ratus ribu, berjuta-juta pun ada. So ini adalah satu benda yang saya rasa sangat penting lah untuk kita terapkan dalam anak muda. Kita tukar passion kita menjadi satu kerjaya. Seperti contoh saya cakap, saya pun datang daripada background seniman, saya merupakan seorang ahli muzik. So saya dapat relate dengan anak muda sekarang. Dulu pun masa saya di bangku sekolah, saya sangat minat main gitar, seperti contoh minat terhadap muzik. So saya pun melanjutkan pelajaran saya dalam bidang diploma muzik, dan bagi saya benda yang amat penting, benda yang amat meaningful lah
untuk anak-anak muda kita ialah buat benda yang berdasarkan minat mereka dan juga generate income. So bukannya dia buat hobi semata-mata hobi. Kita nak promote something yang boleh anak muda dan juga parents nampak okay, future anak-anak muda kita ni, kita nak produce generasi yang happy dalam kerja mereka. Kan kita dapat lihat sekarang ni ramai orang yang kerja tapi sebenarnya tak suka pun pekerjaan mereka. So itu ada juga sedikit sebanyak mengganggu mental health mereka. So bagi saya, masa depan kita betul fokus terhadap anak-anak muda yang lebih happy sebab mereka, bila mereka buat benda yang mereka suka, life diorang akan jadi lebih meaningful and it will make them a happier person. So bagi saya, kita buat perkara yang berdasarkan passion lah, sebab saya rasa macam saya cakap tadi, our life is too short untuk buat benda yang kita tak suka. So we might as well buat benda yang kita suka dan generate income daripada situ. Betul Cik Nabil, saya sangat bersetuju dengan pendapat dan idea Cik Nabil yang sangat-sangat brilliant juga Cik Nabil. Terima kasih Cik Taufik. Okay Cik Nabil, pada pendapat Cik Nabil ini soalan saya lagi. Boleh Cik Nabil saya tanya soalan lagi Cik Nabil? Boleh, silakan Cik Taufik. Boleh, Banyak tak apa. Ya, okay. Kita santai. Alright, adakah program Professional Certificate yang dilancarkan oleh Todak Academy bagi manfaat kepada belia di Malaysia tak? Boleh bagi manfaat kepada belia di Malaysia tak? Sudah semestinya. Ada banyak manfaat, ada banyak benefit yang belia kita boleh benefit from lah daripada program-program yang disediakan oleh Todak Academy. First of all, kita boleh menyedarkan, kita boleh raise awareness dalam kalangan belia tentang the demands in the future market. Okay, the economical growth, the technological advancement in the future market. Sebab kita definitely, kalau kita cakap 5 years, 10 years from now, the market takkan sama macam sekarang. Okay, so kita dapat raise awareness tentang kepentingan anak-anak muda kita ni untuk raise awareness mereka tentang perkembangan ekonomi dan juga teknologi yang sentiasa berkembang. So pekerjaan dan cara untuk menjana ataupun menyumbang ekonomi pada masa hadapan ini juga akan berubah. So for example, antara program yang disediakan oleh Todak Academy yang agak menarik perhatian saya ialah e-sport management. So kita dapat lihat sekarang ni e-sport management, jika kita lihat dekat negara overseas, negara-negara maju, dekat luar, mereka sudah banyak menggalakkan belia mereka, anak-anak muda mereka untuk memanifestasikan bakat ataupun talent mereka dalam bidang e-sport ni. Sebab kita kadang-kadang kita tak perasan yang market ataupun pasaran e-sport ni makin berkembang dan kita harus inculcate dari sekarang, didik anak-anak muda kita dari sekarang untuk mengharumkan nama negara sebagai salah satu channel untuk mereka mengharumkan nama negara dengan melahirkan ikon-ikon ataupun figura-figura e-sport pada masa hadapan. Sebab kita dapat tengok sekarang sukan Olimpik kan, ramai, memang sudah semestinya ramai rakyat Malaysia yang nak atlet kita meraih pingat emas. Tapi kalau kita tengok on the flip side of the reality, kalau kita tanya buat survey terhadap golongan dewasa, apakah cita-cita yang mereka galakkan untuk anak-anak muda mereka? Kebanyakan jawapan akan cakap doktor, akan cakap engineer. So dia ada imbalance of interest lah dekat situ. Kalau kita nak expect kita berjaya dalam bidang Olimpik seperti contoh, kita nak atlet kita meraih emas, kita pun kena raise lagi the amount of athletes. Kita kena melahirkan lagi banyak athletes yang boleh mengharumkan nama negara kita. So kalau kita banyak produce talent-talent ataupun anak-anak muda dalam bidang lain, kita tak boleh nak expect belia untuk berjaya dalam bidang sukan. So point saya kat sini, e-sport ni juga akan jadi satu sukan. Dia sekarang ni pun dah dianggap sebagai satu sukan, tapi pada masa hadapan kita patut melahirkan lebih ramai anak-anak Malaysia, mengharumkan nama Malaysia ni di pesada dunia lah menerusi e-sport. Kalau kita tengok pun dah ramai bidang pemain-pemain e-sport yang berjaya dekat overseas yang memang kita tahu income yang sangat banyak, yang berpendapatan lumayan dan sangat inspired, yang boleh memberi inspirasi kepada anak-anak muda dekat negara mereka sendiri. So kita perlu set the trend lah sekarang ni. Harapan saya kita boleh set the trend, kita boleh mula mengorak langkah untuk ubah mindset dan juga promote lebih program-program yang melibatkan kreativiti dan berdasarkan minat pada anak-anak muda kita sekarang. Okay, baik. Panjang ya pertanyaan jawapan daripada Cik Nabil tadi. Sangat berdas. So informasi yang kita dapat daripada Cik Nabil ni, kita punya viewers ataupun audience kita pada ini dapat ambil sebagai inspirasi untuk mereka mencuburi sesuatu bidang yang baru, bidang-bidang yang
kita rasa sebelum ni kita rasa e-sport ni, e-sport management ni okey ke tak okey ke, ada boleh income ke, tapi benda-benda baru ni adalah akan menjana pendapatan kita pada masa akan datang, pada future kita nanti. Betul Encik David? Betul. Saya pun nak juga tanya jugalah soalan kat Taufik kan. Okay. Kita berkongsi-kongsi, berdiscussion ni santai-santai kan petang ni kan. So bagi Cik Taufik lah kan. Tadi saya pun dah bagi beberapa input, beberapa insights mengenai kepentingan program-program dalam Todak Academy. So dari pendapat dan juga pandangan Cik Taufik lah, adakah Todak Academy ni mempunyai apa-apa kolaborasi ataupun collaboration dengan any government agencies, agensi kerajaan? Oh, betul-betul. Okey, sebelum ni saya ada bercakap tadi, yang mana Todak Academy kita ada berkolaborasi bersama Kementerian Belia dan Sukan iaitu KBS, dan juga kita bekerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia iaitu di bawah UTM Space, yang mana dari segi pengaduan CJ. Pengaduan CJ kita akan CJ ni akan dikeluarkan oleh pihak UTM. Dan juga kita disokong oleh anak-anak syarikat daripada Todak sendiri. Kita ada Todak Studio, Todak Fusion dan juga Todak Culture. Dari segi pelibatan tenaga pengajar yang profesional dan juga pelajar terbaik berpotensi untuk mendapatkan peluang pekerjaan dalam syarikat Todak yang bersesuaian. Jadi dari pandangan saya sebenarnya, Encik Nabil rasa macam mana? Okey tak? Saya rasa bagus. Kita untuk mengorak langkah dalam kita punya boleh kata perjuangan lah untuk promote program-program ataupun skill set yang akan menjadi future demands dalam kalangan anak muda ni, kita perlukan juga sokongan. Seperti contoh kolaborasi lah. Kita kena ada satu organisasi lain ataupun agensi lain yang membantu kita untuk perkembangkan lagi idea ni dan juga dapat rekrut lebih ramai anak-anak muda dalam bidang ni. Supaya bila anak-anak muda melibatkan diri dalam program-program ni, mereka rasa mereka dah join, dah a part of a movement, a part of satu wave baru dalam generasi yang menuju ke masa depan, yang sudah fully equipped, yang sudah berilmu, cukup persediaan, cukup skill. Dan keutamaan yang saya nak highlight kat sini ialah skill. So skill ni maksud saya dari segi creative thinking, dari segi communication skill, dari segi leadership skills. So dengan adanya bantuan agensi-agensi kerajaan, kita boleh target bukan sahaja anak-anak muda yang berada di dalam institusi swasta, namun kita juga dapat raise awareness dan juga mempromosikan apa yang kita ingin perkenalkan ni dalam institusi kerajaan sekali. So itu adalah harapan kita lah pada masa hadapan dengan apa yang program Todak sediakan sekarang ni. Betul Cik Nabil. Saya juga berpendapat bahawa Todak Academy ni dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh. Peserta-peserta yang mengikuti program kita ni, jangan risau. Yang Cik Nabil cakap tadi, so kita kena cuba. Benda-benda yang baru ni kita perlu cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak ada inisiatif, kita akan stay duduk di tokok yang lama. So kita kena predict 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang, apa yang akan terjadi kepada ekonomi Malaysia, ekonomi dunia actually, disebabkan COVID-19 pandemik. Betul tak Cik Nabil? Betul. Sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk kita nak menggalakkan anak muda kita untuk buat untuk belajar ataupun menimba ilmu tentang program-program yang macam saya cakap lah, yang kena dengan market masa hadapan. Contoh, sekarang kan kita kebanyakan masa kita PKP ni kita memang tak boleh keluar kan, kita indoor saja. So dari situ jugalah saya nampak juga dalam kalangan pelajar-pelajar saya sendiri, di mana mereka start develop hobi. Contoh macam saya cakap tadi, macam gaming, even digital business. Ini adalah satu bidang yang sebelum ni mungkin dipandang enteng lah. Cuma sekarang ni semua orang dah banyak masa duduk kat rumah. So diorang pun makin kreatif, makin banyak masa, makin kreatif, makin fikir macam mana nak survive dalam situasi sekarang ni. So mereka dah mula generate ideas mereka sendiri, diorang dah mula belajar kat konten-konten online, YouTube, seminar-seminar, course online yang ada. So bagi saya pergerakan digital business ni ataupun dari asasnya pergerakan courses atau program-program yang akan menjana pendapatan pada masa depan ni sudah makin difahami oleh anak-anak muda, dan juga anak-anak muda sekarang makin peka tentang kepentingan program-program macam ni. Betul Cik Nabil. Saya setuju sangat Cik Nabil. Alright Cik Nabil, satu lagi soalan. Adakah Todak Academy dan UFK Malaysia ni berada di landasan yang sama dalam memperkasakan belia? Okey,
seperti saya punya NGO sekarang, Youthcare. Youthcare ni seperti apa yang saya dah explain dalam intro video tadi. By the way, saya nak mohon maaf tadi saya percaya ada masalah teknikal yang agak teruk tadi, lagging sikit video, tapi saya rasa sekarang dah macam okey. So apologize to our viewers for the technical difficulties. Alright, so hopefully sekarang dah okey. So okay, back to the questions. Todak dan juga Youthcare. Youthcare ni adalah satu NGO di mana kita nak promote youth empowerment dan juga youth volunteerism. So dekat sini saya nampak satu persamaan di mana seperti contoh Youthcare ni, kami sebab kami ditubuhkan ialah untuk inspire anak-anak muda untuk give back to the society dan buat something daripada passion. Contoh anak muda join kami punya NGO, kami punya main objektif kita nak bantu rakyat, bantu orang yang susah, especially dalam keadaan global pandemic sekarang ni. Kita nak bantu golongan yang memerlukan, golongan B40, golongan yang duduk underprivileged kids, underprivileged students yang tinggal di kawasan projek perumahan rakyat PPR seperti contohnya. Kita join, kita menggalakkan anak muda kita sekarang yang especially tengah banyak masa join organisasi seperti Youthcare untuk mereka sedikit sebanyak dapat membantu menyalurkan bantuan, sebab dalam NGO kami ada buat donation drive, kami ada buat fundraising. So yang pentingnya dekat sini yang saya ingin titik beratkan, anak-anak muda yang join Youthcare semuanya berdasarkan passion mereka. Contoh, bila mereka join Youthcare, kami akan tanya dulu, apakah passion awak? Apakah minat anda? So contoh anak muda tu cakap, okay, saya minat dari segi seni. So kami ada satu department dalam Youthcare yang akan work on seni punya inisiatif, kempen-kempen berlandaskan seni untuk menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan sekarang. So di sinilah saya nampak ada persamaannya dengan apa yang Todak Academy buat. Sebab Todak Academy sekarang ni melancarkan program yang macam saya cakap tadi. Kalau kita cakap pasal e-sport, kita cakap pasal game development, kita cakap pasal intelligence beautician, kita cakap pasal hosting. Program-program ni sedikit sebanyak kena ada dalam diri anak-anak muda ni, diorang kena ada minat terhadap kursus-kursus ni. Contoh kalau gaming, kalau tak minat main game, macam mana nak belajar game? Kalau tak minat hosting, kalau memang tak minat lah berada di depan kamera, susahlah untuk join hosting. So point saya dari sini, channel-channel yang disediakan oleh Todak Academy dan juga Youthcare adalah sama, berlandaskan minat, berlandaskan passion. So sebab saya percaya bila kita belajar program yang berdasarkan minat, kita akan lebih incline untuk memastikan yang kita berjaya. Sebab kita akan all out kan. Kita belajar benda yang kita minat. Kita tahu, okay, benda ni aku kena buat betul. Kalau aku tak berjaya dalam benda ni, aku mungkin buat benda yang aku tak suka, which is worse lah. So for me, I believe that the youth should learn ataupun try to learn things that they love, things that are growth from their passion. Sebab bila kita belajar benda yang kita minat, kita tak mudah nak give up. Sebab kita dah tahu inilah kita punya bread and butter, inilah kita punya in order for us to make our life more meaningful, this is the platform that we should go. We should go honest come from their side ni lah. Betul. Sebab saya boleh relate, sebab macam saya cakap, saya ni datang daripada background, saya ada sijil diploma dalam muzik. Jadi stigma yang saya dapat masa saya di bangku sekolah pun, muzik boleh ke, soalan-soalan yang tipikal, boleh ke nak survive dengan muzik. Tapi apa yang saya belajar kat sini, bila kita buat benda itu suka, contoh saya belajar muzik, saya sendiri susah nak give up sebab saya tahu saya kena buat betul, saya kena buat all out. Kalau tak buat separuh jalan, dan susahlah. Sebab kita perlu, memang betul kita perlu ke sustainability, kita perlu untuk survive dari segi ekonomi. Tapi kalau kita buat benda kita minat, menuju trajectory ke hadapan future market ni, banyak cara untuk kita nak exploit untuk buat duit. Dari segi market, dari segi digital business, dari segi social media, menggunakan market kita ni, banyak channel, dia tak macam 10-15 tahun lepas. Internet pun belum berkembang dengan pesat, YouTube pun bukan satu platform yang dikenali ramai. Tapi sekarang kita cakap tentang future skill, future programs, future market, future demands. Bila anak-anak muda buat something berdasarkan minat, insyaAllah mereka akan cuba juga cari cara untuk monetize ataupun buatkan minat diorang ni untuk menjadi satu income generating activities. So inilah di mana saya nampak program yang disediakan oleh Todak dan juga program yang disediakan oleh Youthcare Malaysia, kita emphasize on talent, on passion. So mula dulu dengan apa yang you all minat, contoh minat e-sport, okay, buat e-sport. Join e-sport, belajar all the modules, belajar macam mana the fundamentals nak berjaya dalam e-sports. Sama juga dalam gaming.
Instead of kita main game saja, baik kita belajar macam mana nak develop skill kita, nak businesskan gaming kita, macam mana kita nak generate income, nak buat satu landasan ekonomi untuk kita sustain. Okay, so di sini juga bagi saya the second point lah, tadi tu first point, sorry dah panjang sikit. Second point, Youth Care amat menggalakkan the youth untuk join organisasi untuk mereka bukan saja membantu rakyat tapi untuk improvekan diri mereka sendiri dari segi future skill set. Bila saya cakap future skill set ni, contohnya creative thinking, leadership skill, problem solving situation, communication skill. So ini juga antara skill ataupun attributes yang disediakan dalam program-program produk. Contoh kalau kita ambil hosting management, sudah semestinya kalau anak muda yang nak berminat dalam hosting management, sudah semestinya dia orang akan improvekan dia orang punya communication skill. Dan sementara dia orang belajar program itu, definitely dia orang akan improvekan communication skill sebab hosting amat berkait rapat dengan communication. Itu adalah salah satu contoh lah. And then kalau kita cakap dari segi creative thinking adalah satu future skill set yang amat diperlukan pada masa hadapan. Creative thinking ni kita boleh dapati dalam banyak bidang yang disediakan oleh produk sekarang. Contoh digital business, itu pun melibatkan kreatif. Kita nak buat sale, kita nak jual barang, kita kena kreatif. Kita tak nak sama dengan orang lain. So ini adalah some key pointers lah yang saya nampak persamaan Youth Care dan juga Todak Academy. Saya tertarik dengan hosting management. Nowadays kebanyakan kita tengok macam YouTuber, hosting dalam TikTok, hosting dalam Instagram, dalam Facebook. Semua platform ni dapat menjanakan pendapatan. Betul. Bahkan boleh sampai ke beribu-ribu ringgit kalau betul-betul dia dapat post dengan cara yang bagus, ilmiah dan macam-macam teknik yang ada. So kita fikir sekarang ni memang kalau kita berfikir untuk bekerja dengan orang, so kita macam yelah kita akan gain juga duit. Tapi kalau kita boleh buat hosting sambil kita bekerja, kita akan menambah lagi, menjana lagi pendapatan kita setiap bulan. So that's why I cakap dia kena grab opportunity ni yang ada ni supaya belia ni tidak tertinggal. Maksudnya tidak tertinggal dari arus semasa ni. Betul. So kita jangan terlampau fikir kepada ini tak boleh lah, itu tak boleh lah, ini tak boleh lah. So kita kena fikir positif. Kita jangan ambil daripada negative way. Kita ambil daripada segi positive way je. Daripada situ baru kita dapat apa yang kita inginkan. So this opportunity memang bagus. Apa yang Todak Academy lancarkan sekarang ni adalah in trend. Maksudnya in trend, betul-betul in trend yang mana kita perlukan sekarang untuk 5 tahun akan datang. Kita kena prediktifkan kita kena tahu apa yang akan berlaku. Dengan waktu sekarang ni 2 tahun dah kita duduk kat rumah ni, tak boleh buat apa. So kita dah kena berfikir apa akan berlaku lagi 2-3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Adakah ia sama ataupun lebih worse? So kita kena prepare ourselves untuk kita achieve something, our goal, our objective, supaya kita tidak ketinggalan jauh. Sama juga contoh kita sekarang ni banyak syarikat tutup, tak boleh nak beroperasi, kena buang pekerja, kena cut salary, even engineer, professional body pun sekarang ni pun daripada M40 boleh jatuh ke B40. Dari T40 boleh jatuh ke M40. So benda ni kita tak boleh tunggu. Kita kena bergerak daripada sekarang. Kalau kita stay tunggu bila lah pandemik ni habis, case 20,000, bila nak sudut sampai 5,000, bila lah boleh buka, tapi what? Then up, nothing. Betul. Kan? So dengan program yang kita buat secara virtual, waktu boleh belajar di rumah, boleh duduk di mana-mana saja, boleh subscribe video, kita punya exam online, ia amat mudah sangat. Dan amat mudah dan you dapat ilmu pengetahuan bukan secara teori tetapi secara praktikal. The reality worknya. So that is an advantage to people untuk enroll bersama Todak Academy. Kita cuba polish, kita cuba upgrade kita punya sistem pembelajaran yang lebih agresif, yang lebih ilmiah, yang lebih input yang baru masuk supaya pelajar-pelajar ni boleh upgrade, boleh polish skill dia. Sebagai contohlah lepasan degree atau lepasan diploma. Sometimes dia belajar dekat universiti. Saya faham. Kita belajar nak dapat CGPA yang bagus. Hanya untuk lulus. But then bila kita keluar kita lost. Kita dah lupa dah apa yang kita belajar. Okay? Sebab apa yang kita belajar di universiti, di college, di sekolah, 7% saja yang kita boleh ambil. The rest all is experience. Yeah.
The rest is experience. 7% ni apa yang kita belajar di college dan universiti tu yang kita ambil sebagai kita punya garis panduan. Tetapi the rest semua dekat experience kita. Itu yang kita kena fikir dan sekali. Kenapa lepasan graduan tak bekerja, menganggur? Because of this. Dia orang tak boleh nak kreatif, dia orang tak boleh nak berfikir luar kotak. Dia hanya berfikir dalam dulu cikgu saya cakap macam ni, dulu lecturer saya cakap macam ni, saya tak boleh macam ni. So dia hanya ikut apa yang teori itu cakap. Tapi dia tak explore more. Dia tak Google sana, dia tak Google, tak study luar punya case and so on. So benda tu yang jadi efek kepada panggil outcome student tu sendiri. Kan? Itu bagi pandangan saya lah. Tapi saya pun nak tanya Cik Taufik lah tadi, antara soalan yang saya nak tanya lah. Jadi pada pendapat Cik Taufik kan, apakah advantage ataupun kelebihan program digital ataupun professional digital certificate yang dilancarkan oleh Todak Academy? Apakah benefit yang anak-anak belia kita akan dapat daripada professional certificate yang dilancarkan oleh Todak Academy? Okey, so menjawab soalan Cik Nabil tadi, sebagai contohlah game development, pembelajaran kita khas dari training Todak Studio untuk membangunkan game dan teknikal. So bermaksud, you all akan belajar secara based on reality work and technical work from our Todak Studio punya trainer. So that is most important thing. If let's say that you belajar secara teori, so you tak boleh nak apply yang teori tu ke praktikal tau. So you hanya belajar teori, and then bila you apply ke praktikal, dia akan jadi lain. Dia tak boleh nak mix. That is a kekuatan ataupun kelebihan program professional certificate kita. Kita terapkan practicalize dan teori tu as a garis panduan untuk kita further on. Macam tu. Dan juga program-program professional certificate yang punya 6 program, kerana program ini amat menjadi satu peluang kepada belia jugalah untuk enroll bersama Todak Academy. Dia macam ada satu garis batu loncatan kepada belia, berfikiran that teori plus practical dia kena parallel. Macam tu. Dia tak boleh you must study teori but then practical you letak belakang. You kena parallel dengan teori dan practical. Betul Cik Nabi? Betul, saya setuju. Dan itulah bagusnya saya nampak kepentingan professional certificate ni, di mana bila student-student melibatkan diri dengan program-program seperti apa yang Todak Academy lancarkan sekarang ni, ia memberi satu backup plan juga untuk anak-anak muda kita, di mana kalau mereka contoh kita ambil fundamental school education, kita akan anak-anak muda kita kebanyakannya akan belajar sampai level SPM kan. So bila diorang dah belajar sampai level SPM, itu adalah fundamental yang semua orang kena lalui dalam sistem pendidikan Malaysia. Okay, which is good, sangat bagus. Tapi kita pentingnya ada professional certificate ni supaya anak-anak muda kita ada backup plan, di mana kalau mereka buat something belajar through online saja, belajar melalui online, tak ada garis panduan, tak ada modul yang tepat dari segi pendidikan, mungkin mereka nak minta kerja dalam bidang hosting lah contoh, tapi diorang tak ada sertifikat kan? Walaupun mereka boleh katakan terror lah, memang very practically self-taught apa semua, tapi mereka tak ada satu sijil yang formal yang mereka miliki. So itu bukan strategi yang sangat bagus lah. Bagi saya strategi yang bagus ialah kita ada fundamental knowledge from SPM contoh, and then kita ada juga professional certificate yang lagi precisekan ataupun lagi mengususkan skill kita. So katakan anak muda ni tak dapat minta kerja, then it's okay sebab dia dah belajar dengan formal berlandaskan modul cara untuk dia nak kembangkan independent business. Contoh macam kita belajar, macam saya cakap tadi, digital business ataupun even intelligence beautician management program. Itu pun mungkin salah satu kursus ataupun salah satu program yang anak muda kita tak nampak pun sekarang ni. Sebab tu saya kata kita punya tugas ialah untuk raise awareness, highlightkan lagi kepentingan. Contoh kalau kita cakap intelligence beautician, ramai saya nampak dekat social media anak-anak muda yang sangat berbakat. Contoh dari segi, kalau kita cakap beautician ni, kita boleh pecahkan dalam aspek makeup sebagai contoh. Saya tengok ramai anak-anak muda yang berbakat, yang memang sangat adventurous, yang sangat kreatif, yang sangat modern driven punya art punya makeup dia. Kita tengok makeup dia, sangat apa ni kata tak konvensional lah.
Tapi kita perlu ajar mereka dengan bakat yang mereka ada ni, macam mana mereka boleh belajar cara sustainkan minat tu menjadi satu bisnes. Kita cakap dari segi survival dan juga sustainability lah, ekonomi punya sustainability. So bagi saya penting lah untuk ada satu kertas segulung sijil di mana mereka telah boleh membuktikan pergi company, okay, saya ada sijil, saya dah belajar the details, not just theoretically, also practically. Okay, this is my qualification. Kalau dia katakan worst case scenario tak dapat kerja, they know they already learn a lot from the certificate itself. So diorang boleh start their own venture, their own business. So memang saya sangat setuju dengan konsep dan program-program yang kita sedang yang Todak ingin perjuangkan sekarang. Sebab sekarang ni macam intelligent beautician management pun, kita serapkan konsep business. Kita bukan serapkan konsep you kena belajar and then you just pass and then you dapat CJ daripada UTM. No. Kita terapkan konsep you belajar, you kena open your beautician sendiri. You boleh pergi, you boleh buat door to door punya service beautician, maksudnya makeup pengantin ke, makeup untuk birthday party ke, whatever so on. So this why is opportunity jugalah kepada belia yang mana kita fikir that benda ni alah makeup je pun tak penting. Tak. Kalau you contohlah you ada experience dalam makeup tapi you tak ada satu CJ yang menyatakan you ada kompetensi dalam makeup tu. You tak belajar salon management, you tak belajar the hobby untuk this makeup and so on. So benda tu kita akan upgradekan kita punya skill with the academician. So orang akan pandang, oh dia ada certified lah daripada UTM. So something like bagus lah kepada belia. Yang mana orang akan percaya pengalaman plus dengan certificate. So that's an important things. Sebab sekarang pun kalau contoh you tak ada experience, you ada certificate pun you tak boleh pergi ke mana. Yang mana you ada experience, you tak ada certificate pun you tak boleh ke mana. So dia kena ada both. You jangan fikir you hanya kena balance. Dia kena balance. Dia tak boleh ada satu dan satu lagi tak ada. So dia kena balance. Cik Nabil, saya nak tanya ada ni lah, ada satu soalan daripada kita punya viewers. Yeah. Kelas untuk kelas conduct full time dan masa kelas untuk weekdays ataupun weekend dia tanyalah macam tu. Okay. So kelas kita part time, maksudnya 1 minggu 3 jam je kelas kita. Okay. So selepas SPM boleh ambil dan masa sama dia boleh bekerja, boleh cari income sendiri, boleh datang kelas 3 jam saja 1 minggu. And then yang mana yang bekerja, kita boleh conduct juga yang bekerja. Tiada masalah. Boleh juga ambil program ni. Sebab kita boleh arrange time. Maybe kita boleh buat waktu malam 3 jam saja. Kan? Ataupun kita boleh buat waktu weekend. So jangan letak barrier kat situ yang mana alah aku dah bekerja aku tak boleh belajar. Jangan letak barrier. So benda ni kita buka kepada semua as long that umur 18 tahun dan ke atas yang boleh membaca, yang boleh menulis, boleh mengikuti program ni yang ada minat. Contoh sekarang ni anak muda waktu pandemik ni duduk rumah, even budak-budak sekolah, sekolah rendah pun main game. Main game juga, main LPP and so on. Pakai game dia main. So dia dah ada minat kat situ. So why not kita minat kita main game, kita buat game kita sendiri. Betul tak Cik Nabil? Betul. You dah minat buat game. You sometimes you aku suka main game, aku memang addicted gila main game ni. So why not you cuba create your own game and then kita jual. Ya. Yeah. Itulah saya relate balik dengan apa yang saya cakap tadi. Kita kena terapkan pada anak muda kita untuk jadi producer, bukan consumer. Yes. So instead orang main game, baik dia orang yang design the game, orang lain yang main. So that's how, in order for you to generate income, you have to be the producer lah. Kalau you are the you are the consumer of the whole ecology in the economy tu, memang you are going to pay more instead of earn more lah. Betul. Itu kita terapkan dalam program kita. Kita cuba terapkan sebaik mungkin supaya anak-anak muda kita ni ada masa depan yang cerah. Maksudnya dia ada masa depan yang cerah, dia boleh gain maybe daripada B40 naik N40. Yang mana N40 boleh naik T20. So kita nak gain macam tu. Mana tahu suatu hari nanti boleh jadi macam Cik Dan Todak. Millionaire. Kan, we never knows. Kan? Kita tak tahu. Masa sekarang kita tak tahu. Kita predict aku tak mungkin jadi kaya kot. You tak boleh judge you punya diri sendiri. Tapi you kena kreatif. Supaya you boleh dapat, you kena achieve benda tu. You kena target, you kena achieve. Kalau tidak, you akan sentiasa di topik yang lama. Betul Cik Nabil? Betul. Exactly, betul. 100%. Okey Cik Nabil, saya ada satu soalan, last soalan saya lah. Okey Cik Nabil.
Adakah Encik Nabil akan men-showkan program ini kepada belia Malaysia? Sudah semestinya, sebab antara sebab yang saya nak bagi kat sini, yang saya nak nyatakan kat sini, antaranya seperti yang saya dah explain tadi lah, yang saya dah terangkan, program yang ditawarkan oleh Todak Academy amat membantu belia untuk lebih bersedia dengan perubahan ataupun development job industry menuju pada masa depan. So, saya percaya program-program yang disediakan oleh Todak Academy akan menyedarkan dan juga raise lagi ilmu terhadap anak muda tentang apa yang kita boleh expect dalam future market industry. Okay, sebab kita kena bergerak ke hadapan, kita kena fikir kita anak-anak muda kita, kalau katakan mereka umur 18 habis SPM, maybe in the next 5 to 10 years itulah masa dia punya peak time, masa yang paling tepat untuk mereka join working punya life lah. So kita nak biasakan anak muda kita apa yang kita boleh expect dalam future market industry. So kita pun kenalah orang kata kita kena aware lah, kena cakna untuk memastikan anak muda kita tidak mempelajari bidang yang memberi hasil pada saya nak cakap kita harus cakna untuk memastikan anak muda kita tidak mempelajari, untuk memastikan anak muda kita mempelajari bidang yang akan memberi hasil pada waktu mereka melangkah di dalam dunia pekerjaan. Maksud saya kat sini, untuk simplifikan, kita tak nak produce graduan yang tidak berjaya, orang kata tidak boleh utilize apa yang mereka belajar lah. Kan kalau kita, contoh kita belajar universiti. Seperti yang saya cakap tadi lah, apa yang kita belajar universiti 7% yang kita guna. Ini adalah statistik yang dibuat. 7% yang kita guna apa yang kita belajar di universiti. Ya, betul. The rest semua experience. Ya. So kalau boleh Todak Academy nak dia belajar kat Todak Academy, dia guna sepenuhnya apa yang Betul. dia ajar tu di bidang pekerjaan sebenar. Ya. Sebab betul lah, kebanyakan produk yang kita nampak, especially dalam tempoh 10 ke 20 tahun pada waktu yang lepas, kebanyakan produk yang keluar, graduan-graduan yang keluar, kebanyakannya salah satunya, satu tak cukup peluang pekerjaan, secondly tak suka kerja yang dia offer, thirdly tak relate pun, macam apa yang saudara Taufik cakap lah, tak relate pun apa yang mereka belajar dengan apa yang mereka praktikkan. So inilah yang kita cuba nak ubah dah, kita nak cuba nak ubah game plan ataupun strategi kita heading to the future. Kita kena fokus more on productivity dan juga proactivity lah. Maksudnya apa yang mereka belajar, katakan mereka belajar 3 jam seminggu, make sure dalam 3 jam, konten 3 jam seminggu yang mereka belajar tu 100% akan dipraktikkan. Tak ada orang kata unnecessary punya apa modul, unnecessary punya knowledge. Kita make sure dari segi produk yang akan keluar nanti semuanya memang dah sedia, yang memang dah belajar, yang memang dah sedia untuk berjuang lah dalam future market ni, untuk make more money, generate more income through the passion that they are doing. And then saya pun mengesyorkan program-program ni sebab saya nampak skills yang boleh dipelajari oleh belia dalam Todak Academy akan melahirkan produk masa depan yang lebih kreatif, yang lebih intelek dan juga yang lebih bijak dari segi ekonomi, untuk menjana dan menyumbang kepada ekonomi dan juga menjana pendapatan lah, menggunakan skills yang mereka pelajari. Sebab bagi saya pentinglah untuk menjadi kreatif, untuk menjadi intellectual dan juga untuk menjadi articulate lah. Articulate maksudnya kalau dari segi mereka, kita kena produce individu yang confident, yang untuk menyuarakan apa yang ada dalam benak minda mereka. Kan? Sebab kebanyakan graduan macam tadi pun saudara Taufik ada cakap, banyak kita terlalu fokus terhadap kejayaan CGPA, terhadap pointer. Yes, Kan? Dan banyak situasi yang saya nampak daripada pengalaman saya sendiri, graduan-graduan yang pergi job interview, bila diajukan soalan yang di luar apa yang mereka pelajari dulu, mereka jadi blank. Jadi alamak, nak cakap apa ni? So kita nak kena, bila kita belajar skill set, maksud saya yang saya cakap tadi, communication skill, problem solving, creative thinking, critical thinking ni adalah untuk kita sediakan satu graduan, satu siswazah pada masa depan yang boleh respon terhadap soalan-soalan yang soalan-soalan yang kritikal dan soalan-soalan yang kreatif lah. Sebab bila kita terlalu berlandaskan sangat terhadap pendidikan atas kertas, segalanya terlalu teori, mereka tak ada cabang untuk fikir luar kotak lah, macam apa yang saudara Taufik kata. So kebanyakan mereka yang CGPA tinggi-tinggi pun pergi interview tak dapat kerja. And orang pun pening, kenapa
aku CGPA tinggi tapi kerja tak dapat. Sebab kadang kita kena faham juga apa yang majikan sekarang dan juga masa depan nak, kriteria mereka, apa yang mereka nak dalam untuk hire the employee. Kan? So kita pun kena faham pergerakan dia tu. Majikan masa depan nak pekerja yang boleh solve problem. Dalam keadaan yang kritikal ada solution. Boleh fikir secara kreatif. Kalau plan A tak jadi, boleh bagi idea plan B. You know, pekerja yang boleh menyalurkan idea pada meeting. Senang saya cakap macam tu. So itulah yang saya rasa saya amat mengesyorkan program-program ni. Sebab saya nampak ada prospek untuk anak-anak muda unlockkan skills yang mereka tak belajar di sekolah. Itu contoh. Okay, Cik Nabil, kita cuba membantu beliau kita ke arah yang lebih cemerlang, terbilang yang Mbak kata Cik Lan dan Mbak kata Cik Lan tadi, cemerlang dan terbilang. Okay? Cemerlang dan terbilang, yes, betul. Di merata dunia, di serata dunia. Alright, Cik Nabil. Okay, Cik Nabil, kita sudah pun kesuntukan masa. Terima kasih atas perkongsian yang idea dan memberi pendapat yang berilmiah pada hari ini, pada sesi kita ni. Saya pun nak ucapkan banyak terima kasih lah untuk Cik Taufik, untuk founder Todak, Cik Lan, CEO Miss Joyce, dan apologize lah tadi atas kesilapan teknikal sikit. Memanglah teknikal sebab kita buat live. Ya, tapi boleh nampak lah bila dah rosak teknikal tu, saya cover balik tu yang cerita panjang sikit tu nak cover. Itu. Okey, saya ingin menerangkan sedikit lagi berkenaan dengan program ni. Tak baca Nabil, stay tune. Okey, viewer kita mesti nak tahu kan yuran pendaftaran berapa. Tadi soalan banyak berapa yuran pendaftaran kan. Okey, viewer nak tahu berapa yuran pendaftaran kita. Yuran pendaftaran kita adalah RM450 sahaja. Okey, RM450. Okey, semua viewers yang hadir hari ini akan mendapat gift voucher sebanyak RM50. Hanya siapa yang ikuti program ini sampai akhir je. Jangan left kan. Sampai akhir akan dapat voucher RM50. So, boleh guna RM50 ini untuk deduct yuran pendaftaran nanti. Okey, jimat sikit kat situ. Okey, ada lagi. Kita ada lagi bagi promo ni untuk hari ni. Untuk launching kita je. Kita bagi untuk hari ni. Sebenarnya launching kita saja. Okey, special untuk hari ni. Nak tahu apa? Alright. Peserta yang daftar untuk mana-mana program hari ini sahaja akan mendapat rebate RM500 untuk yuran pengajian. Berbaloi tak Cik Nabil? Sangat berbaloi. Dapat rebate lagi RM500 untuk yuran pengajian. Untuk hari ini saja tahu. Kalau besok register dah tak dapat rebate dah. Tak dapat rebate dah. Hari ini saja register. Alright. Tapi lagi satu yang menarik. Siapa yang buat full payment hari ini, kita bagi lagi rebate RM1,000. Tambah lagi, naik lagi RM1,000 kita bagi rebate. Okay. Sebenarnya untuk detail dan lebih lanjut, viewers kita boleh register di website, boleh berinteraksi dengan live chat bersama tim CS, Customer Service, dan juga ataupun boleh klik dekat WhatsApp link yang tertera di ruangan chat untuk info yang lebih lanjut. Okay, untuk info yang lebih lanjut. Okey, Encik Nabil, ada kata-kata terakhir dah untuk viewers kita hari ini? Harapan saya lah dengan program-program yang dilancarkan oleh Todak Academy hari ini dapat inspire, memberi inspirasi kepada anak-anak muda dan juga belia untuk step out of their comfort zone. Belajar lagi skill-skills yang tidak di-offer pada tempat lain. Cuba lagi improvekan diri dari segi skill set yang saya dah nyatakan tadi, dan juga try to appreciate knowledge based on passion. Okay? Bagi saya itulah poin yang paling saya suka nak tekankan di sini. Sangat penting untuk kita belajar program ataupun kursus ataupun pengajian yang berlandaskan minat kita. Sebab bagi saya memanglah bunyinya agak filosofikal, tapi yang penting adalah kita untuk produce generation pada masa depan yang lebih happy, yang tak komplain dekat sana sini, dekat social media, I hate my job, bla bla bla. So kita nak untuk improvekan kita punya market ni, untuk improvekan kita punya quality anak muda, quality belia pada masa hadapan, kita harus tackle juga dari segi kesihatan mental mereka. So kalau mereka buat benda yang mereka minat, memang definitely mereka akan dapat lebih meaning lah
meaning tu adalah satu perkataan adjektif yang besar sebenarnya. Dia dapat satu meaning dan makes them a happier person. So saya sangat sokong apa yang program-program Todak lakukan ni. So saya harap ramai anak muda join, cuba improvekan diri, cuba belajar dari segi praktikal dan juga untuk tackle future market dengan penuh jayanya. Dan itu sajalah saya rasa pesanan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Nabi. Saya mewakili Todak Akademi mengucapkan terima kasih kepada Cik Nabi kerana sudi menjadi tetamu jemputan pada hari ini untuk virtual launch program terbaru Todak Akademi. Alright, saya kena ulang balik. Saya ulang balik ya. Siapa yang daftar ini, kita ada special untuk hari ini saja. Kita bagi rebate RM500 untuk yuran pengajian. Siapa yang register hari ini saja akan mendapat rebate RM500 untuk yuran pengajian. Okay, hari ini sahaja. Alright. Yang mana yang bayar full akan dapat rebate RM1,000 hari ini juga saja. So boleh WhatsApp ataupun boleh pergi ke website Todak Academy, learn.todakacademy.com. Okey. Alright, ada pertanyaan tak pasal tu? Alright. Okey, terima kasih kepada viewer yang hadir, pihak media yang sudi menghadiri Professional Certificate Program Virtual Launch dan Todak Community yang sentiasa memberi support kepada Todak, syarikat Todak. Sekian dari saya Taufik, stay safe semua dan jangan lupa untuk register peluang yang ada di hujung jari anda. Assalamualaikum.